Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kenikmatan, kesihatan, waktu dan kesempatan untuk kita bersama sekali lagi pada malam ini bagi menyambung pembacaan kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Kita akan terus masuk pada membicarakan kitab ini, iaitu sambungan daripada kuliah yang terdahulu, iaitu kitab pada membicarakan tentang adab makan, pelajaran yang ke-23 adab makan sampai kepada adab yang ke-22. Jadi siapa yang ada kitab boleh merujuk muka surat 70 adab yang ke-22, dan siapa yang tidak memiliki kitab boleh melihat nota yang disediakan di ruangan komen yang berada di Majlis Ta'lim Fatimatu Zahra, insya-Allah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Janganlah ia memuji-muji akan jamuannya walaupun bagaimana banyak belanja dan lazat cita rasanya makanan itu, dan janganlah ia memujuk seseorang supaya ia memakan banyak, maka barangkali dengan sebab malunya makanlah ia lebih daripada kuasanya, maka jadilah yang demikian itu suatu sebab pada mencederakan kesihatannya. Baik. Adab ini, kalau yang sedang kita baca ni, adab ini ditujukan kepada orang yang menjamu. Kalau sebelum ini kita berbicara tentang orang
orang yang hadir ataupun orang yang datang makan ke rumah orang yang menjamu. Adapun adab yang ke-20 ini, dia lebih memberitahu ataupun mengajar tentang adab kepada orang yang menyediakan juadah ataupun orang yang menjadi tuan rumah, orang yang menyediakan hidangan. Jadi maknanya adab ni dia mengajarkan kepada tuan rumah lah. Senang cerita kita kata, mengajar kepada tuan rumah bagaimana caranya kita melayani tetamu yang datang ke rumah kita apabila hidangan telah kita sediakan. Sebelum daripada tu, kita perlu tahu bahawa menjemput ataupun memberi ataupun menawarkan makanan kepada seseorang itu termasuk sebahagian daripada akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia termasuk sebahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang gemar untuk memberi makan kepada orang lain. Sehingga kan di antara adab yang termasuk dalam banyak-banyak kitab yang lain yang membicarakan tentang adab, salah satu daripada adab makan ini ialah mengajak teman ketika makan. Maknanya jangan makan bersendirian. Kerana barang siapa yang makan berseorangan, dia makan sendiri. Kenapa dia makan sendiri? Kerana rasa kedekut ataupun sifat sombongnya. Kedekut, umpama contoh maknanya tak nak orang lain ambil makanan dia, ataupun dia rasa takut dia sendiri tak cukup, ataupun kerana sifat sombong, dia merasa dirinya lebih, tak layak untuk makan dengan orang lain. Kerana kalau ada di antara orang yang tak nak mengajak orang lain makan kerana sifat kedekutnya ataupun kerana sombongnya, maka ini termasuk sebahagian daripada sifat yang buruk. Tetapi kalau tidak mengajak orang lain makan kerana kita tak berkemampuan, kerana kita sendiri pun tak berkecukupan, maka tak termasuklah dalam orang yang bersifat dengan kelakuan yang buruk. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mu'adz ibn Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, ala unabbi'uka bi syarrin nas? Qala bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala wahdahu. Artinya daripada sahabat Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, dia meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, menantu Rasulullah dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada Ali, wahai Ali, apakah kamu ingin tahu? Apakah kamu ingin tahu? Aku beritahu kepada kamu golongan yang paling buruk kelakuannya. Lalu Sayyidina Ali menjawab, benar wahai Rasulullah, aku ingin tahu sangat. Aku ingin tahu sangat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu orang yang makan sendiri. Jadi orang yang makan sendiri kerana dia kedekut ataupun kerana dia ada sifat sombong, tak nak bersama dengan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya saja, maka ini termasuk dalam kelakuan yang paling buruk menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, yang maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain. Nabi menyatakan orang yang paling baik di kalangan kalian, yang di kalangan umat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi adalah mereka yang memberi makanan kepada orang lain. Dan di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah satu ketika ditanya oleh seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, ayyul a'malul khair? Ya Rasulullah, perbuatan apakah yang terbaik di dalam agama Islam? Maka Rasulullah SAW menyatakan, iaitu kamu memberi makan kepada orang lain dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada mereka yang kamu tidak kenali.
Yang ini memberi makan dan juga mengucapkan salam, sama ada kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, itu termasuk dalam sebaik-baik perbuatan di dalam Islam. Jadi di antara galakan yang disyorkan ataupun yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni ada sifat suka memberi sesuatu kepada orang lain, terutama memberi makanan kepada orang yang memerlukan. Kalau kita ada kelebihan, kalau kita memang ada ruang dan waktu yang kita ni ada kesempatan untuk memberi makan kepada orang lain, maka berilah. Sama ada kita menjemput datang ke rumah, ataupun kita membeli, ataupun kita masak, kita berikan kepada orang lain. Kerana ia termasuk sebahagian daripada akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlakul karimah Rasulullah ni, memang tak sunyilah rumah Nabi tu daripada kunjungan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat berhampiran dengan rumah Rasulullah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi, ada golongan yang duduk bersama dengan Rasulullah, namanya Ahlus Sufah. Ini orang yang meninggalkan kehidupan bersama dengan keluarga mereka untuk bersama dengan Rasulullah. Jadi Ahlus Sufah ni, mereka duduk di bawah naungan Rasulullah lah. Rasulullah yang beri makan kepada mereka. Kalau mereka ada berkeperluan, Rasulullah yang menyediakan untuk mereka. Jadi memberi makan ni termasuk akhlak yang baik yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kehabisan makanan simpanannya untuk keluarganya, Nabi masih lagi berusaha untuk memberi makan kepada orang lain. Seperti mana yang pernah kita sebutkanlah pada kuliah-kuliah yang terdahulu, sampaikan kalau Nabi tak ada sesuatu di rumahnya, Nabi akan perintahkan kepada orang yang meminta ni, gilah jumpa kepada sahabat-sahabat yang senang sedikit, berhutanglah kepada mereka, letakkan Nabi sebagai jaminan. Nabi yang akan bayar hutang yang dibuat oleh mereka yang memerlukan. Sehingga ada satu kisah nak menunjukkan tentang keadaan prihatinnya Nabi SAW kepada orang yang memerlukan bila datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi ni dalam kehidupannya tidak pernah mengungkapkan perkataan la, yakni tak boleh ataupun tidak kepada orang yang datang meminta kepadanya. Jadi perkataan la ni Nabi hanya sebut pada kalimatun thayyibah lah, iaitu kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu je ada perkataan la Nabi. Maksudnya Nabi tak pernah menolak. Nabi tak kata jangan, ataupun Nabi tak pernah kata tidak, tak ada dan sebagainya, melainkan Nabi akan sentiasa berusaha menunaikan keinginan dan juga keperluan orang yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah satu ketika ada orang yang bermusafir datang ke rumah Rasulullah. Datang ke rumah Rasulullah nak bertamu lah, maksud tujuan nak minta sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Nabi tak memiliki. Kalau ada pasti Nabi akan beri, tapi Nabi tak memiliki. Maka Nabi bawa tetamunya ni bertemu dengan beberapa daripada kalangan sahabat yang sedang berkumpul. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat-sahabat yang ada tu, Nabi tanya, siapa daripada kalangan kamu yang nak menjadi tuan rumah kepada tetamu yang datang kepada aku? Jadi Nabi bagi kepada sahabat ni kerana apa? Kerana di rumah Nabi memang tak ada makanan ketika tu. Kalau ada, Nabi tak tawarkan kepada sahabat. Maka adalah salah seorang daripada sahabat tu yang kira angkat tangan lah, volunteer. Kita kata dia sukarela nak menawarkan khidmat, menjadi menjadi sebagai tuan rumah kepada tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, kalau macam tu malam ni dia akan berada di rumah kamu untuk menjadi tetamu bagi diri kamu. Jadi sahabat ni pembalik. Dia balik, dia bertanya kepada isteri dia, apa yang kita ada di rumah untuk dijadikan sebagai makanan. Lalu isteri kata, kita ni tak ada apa dah bang. Ada pun seekor kambing yang kecil tu memang cukup untuk makanan saya, awak dan anak-anak kita. Itu je lah ada makanan kita untuk malam ni. Lalu suami dia kata, kalau macam tu aku sembelih, kamu masak, siap semua. Kemudian selesai daripada masak, tidurkan anak-anak kita. Kenapa? Kerana malam ni kita ada tetamu. Jadi siapkan makanan. Jadi makanan yang ada tu patutnya untuk dia sekeluarga. Tetapi bila ada tetamu yang lain, terpaksa kena bagilah. Kemudian dia pesan kepada isteri dia, tidurkan anak-anak kita, kemudian hidangkan makanan. Nanti apabila tetamu sudah sampai, kamu matikan lampu. Dia suruh tutup, kereta tu suruh tutup. Isteri tanya, kenapa pula? Supaya nanti tetamu kita ingat kita makan bersama dengan dia.
Jadi dia pun hidang lah. Dia pun hidang. Tetamu pun datang. 3-4 orang tetamu datang ni nak makan di situ. Jadi ketika nak makan ni, dia pun duduk sama lah. Depan meja pun letak dia punya pinggan dan sebagainya. Dihidangkan makanan. Kemudian ketika tu isterinya pun matikan lampu. Padamkan lampu. Makanan dah terhidang ni atas pinggan masa dia. Tapi pinggan dia tak ada. Dia tak letak makanan tu di pinggan dia. Jadi pemakan punya tong-tang macam kita lah. Contohnya makan kambing dan sebagainya, bunyi bising. Jadi tamunya makan semua. Keluarga sahabat ni makan tak? Dia tak makan. Maka tak makan sampai selesai tamunya makan pun semua. Dah selesai mereka tidur. Maka yang ni berlapar. Tak makan. Kelakuan sahabat ni sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW, sehingga kan Jibril turun menurunkan satu ayat memuji kelakuan sahabat yang sanggup berlapar demi melayani tetamu. Tu bagi mereka yang memang bukan sekadar ada sifat dermawan, tapi sampai satu sifat kepada sifat ithar. Ini sifat yang paling mulia lah yang ada pada diri Rasulullah dan juga para sahabat, iaitu sifat yang mengutamakan orang lain di saat mereka tu memerlukan, sampai nak makan pun terpaksa beri kepada orang lain. Okey, tu maknanya galakkan untuk kita melayani tetamu ataupun memberi makan kepada orang lain. Baik. Jadi dalam kitab ni dia kata, janganlah ia, yakni orang yang menyediakan makanan tu, memuji-muji akan jamuannya. Maksudnya bila dia masak siap apa semua, dia tak cakap bola dengan orang. Nak puji, ni masakan ni, ni yang terbaik ni saya buat. Contoh kata, yang ni awak tak akan jumpa tempat lain, melainkan dekat rumah saya je ni. Yang ni pun sama, awak kan takkan jumpa. Ini resepi saya ambil di sini dan sebagainya. Tu dia puji makanan depan orang, tak bagi. Tu tak termasuklah adab yang baik. Mencela pun tak boleh, memuji makanan sendiri pun tak boleh. Dia kata janganlah ia memuji-muji akan jamuannya, walau bagaimana banyak belanja dan lazat cita rasanya sekalipun makanan tu jangan dipuji. Walaupun kita menyediakan makanan yang terbaik dengan nilaian yang mahal, barang yang mahal, harga yang setiap seekor ikan tu siakapnya lagi, kerapunya, contohlah, mana yang lazat-lazat yang memang kita rasa itulah makanan yang terbaik, sekalipun jangan dipuji. Mana jangan cakap depan orang yang ada. Mana jangan kita puji makanan yang kita masak. Ini di antara adab. Kenapa setengah daripada orang dia tak suka. Dia setengah daripada orang tu nak mari makannya, tapi kita duk cerita, ni lah makanan ni, ni barang daripada ni, ni ikan ni bukan ikan sembarangan ni. Ikan ni bukan dapat kat pasar-pasar borong ni, bukan ni ikan turun daripada laut betul ni, fresh ni beli. Contoh, nak kata dia punya makanan sedap tu, nak puji depan orang, jangan. Ini termasuk akhlak yang buruk kalau kita memuji-muji masakan kita ataupun jamuan kita di hadapan tetamu. Dan janganlah ia tuan rumah tu lah, orang yang menyediakan jamuan tu, memujuk seseorang supaya ia seseorang tu makan banyak. Mana kita jangan pujuk ataupun paksa dia. Kita jangan suruh makan lagi, makan sampai kenyang. Saya masak daripada pagi, penat ni buat dan sebagainya. Contoh kita paksalah, kita pujuk supaya dia makan. Maka barangkali dengan sebab malunya makanlah ia lebih daripada kuasanya. Setengah daripada orang tu dia makan bukan kerana sedap, tapi kerana malu disuruh. Kita duk cakap macam tak sudi makan makanan kita, sikit sangat makan. Yelah kita tahu kita masak dak sedap. Jadi dia pun makan tu kerana nak makan ke kerana malu? Malu sebenarnya. Kita kata macam tu jadi dia malu. Jadi dia paksa makan lebih daripada yang dia berkehendak. Maka jadilah yang demikian itu, yakni makan lebih daripada keinginan dan kuasanya itu, suatu sebab pada mencederakan kesihatannya. Kalau dia paksa makan, boleh jadi mudarat atas diri dia, sehingga menyebabkan kita kata dijangkiti penyakit, ataupun adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan diri orang yang makan tersebut. Ini di antara adab kita sebagai tuan rumah lah. Makna sekadarlah kita lihat orang dah makan tu pun alhamdulillah. Kalau memang makanan kita sedap ni, orang akan tambah dengan sendirinya. Tapi kalau makanan kita tak lazat ni, itu atas orang lah. Sebab tu kita kena jaga sebagai orang yang menyediakan juadah ataupun hidangan. Maka ada adab-adab yang perlu kita raikan. Seperti mana adab orang yang berziarah pun ada, maka adab orang yang menjamu pun ada. Bagi contoh, kita boleh lihat adab-adab yang lain yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antara adab-adab orang yang menjamu, dia kata
yang diterjemahkan dalam satu kitab yang namanya Adab-adab yang elok. Perhimpunan segala adab-adab yang elok. Dalam kitab tu dia ambil beberapa daripada adab-adab yang sempurna yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka diterjemahkan kepada bahasa Jawi untuk mempermudahkan kita yang tak erti baca Arab dan sebagainya, untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Maka dia menakalkanlah beberapa daripada adab-adab orang yang menjamu, yakni orang yang menjemput dan menyediakan makanan. Antaranya apa dia kata? Hendaklah ditinggalkan memberatkan di atas dirinya. Ini apabila kita ni nak menerima tetamu, maksudnya jangan sampai kita memberatkan atas diri kita ni nak buat sesuatu yang kita tak mampu. Kita nak sediakan makanan tu, jangan sampai kita beratkan diri kita ni, paksa diri kita buat sesuatu yang lebih daripada kemampuan kita. Mana sekadar apa yang ada tu kita sediakanlah. Makna kita sekadar menyediakan sesuatu yang pada kita tak membebankan dan tak memberatkan. Okey. Dan yang kedua dia kata, dan jamulah sahaja apa-apa makanan yang ada. Apa yang ada dalam rumah kita tu kita jamulah. Itulah sekadar kita ada. Kalau orang mari datang, ada biskut kering lah. Kalau ada pisang lah. Kalau ada buah lah. Kalau air cuma ada air kosong. Kalau kita boleh sediakan teh, ikut apa yang kita ada. Jangan memberatkan. Okey. Lepas tu dia kata, dan kalau kiranya pula apa makanan pun tidak ada padanya, kalau di rumah kita tak ada satu pun makanan. Dan kita pula ni tak mampu untuk menyediakan makanan, janganlah pula ia pergi berhutang. Jangan sampai kita nak berhutang dengan orang lain semata-mata nak menyediakan makanan, kerana jadi susah pula ia di atas dirinya. Kerana berhutang tu akan menjadikan bebanan atas orang yang berhutang. Dia kata tak payah. Kalau memang tak ada, maka tak perlulah kita nak hidangkan apa-apa yang patut kita nak bagi kepada orang. Dan kalau kiranya ada makanan untuk dirinya sahaja, kalau di rumah tu ada makanan yang memang kita sediakan untuk kita dan ahli keluarga kita. Okey. Kemudian makanan itu kadar kuasa untuk membuat ibadah itu pun tak usahlah ia jamukan lagi. Contohnya macam mana? Kita datang tetamu ke rumah. Kemudian kat rumah kita tu memang ada makanan yang kita simpan, yang memang kita perlukan makanan tu sekurang-kurangnya untuk menambah kekuatan kita untuk beribadah. Itulah makanan yang kita ada, yang kita simpan untuk kita makan supaya kita boleh melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanan tu yang kita ada. Maka yang tu pun tak payahlah kita jamukan kepada orang. Ni kalau orang yang memang kata, kalau kita nak lihat Rasulullah, walaupun makanan tu dia perlu pun dia bagi kepada orang. Sahabat pun macam tu juga. Walaupun makanan tu dia perlu, dia bagi pada orang. Tapi kita mungkin tak sampai ke tahap tu. Kita mungkin tak boleh nak pergi ke sampai tahap tu, maka kita jangan beri. Takut-takut nanti mudarat atas diri kita sendiri. Ini mana di antara adabnya. Kita sebagai tuan rumah, maknanya kita jamu apa yang kita adalah. Tak perlulah kita nak seolah-olah kerana nak meraihkan orang tu sampai kita ni bersusah payah. Ada setengahnya sampai berhutang. Kenapa? Nak raihkan saudaranya ni, nak beri makan mahal kepada dia, supaya saudara ni rasa macam bagus dia ni, masak sedap dan sebagainya. Tapi kita yang terbeban dengan hutang. Maka jangan. Dia kata tak perlu sampai kepada tahap tu. Ini di antara adab yang kita perlu jagalah. Sebab setengah daripada orang ni bila dia nak menjamu, kita ambil contohlah. Terkadang orang sanggup buat macam ni. Mungkin jamuan yang kecil-kecil ni kita tak nampak sangat. Tapi jamuan mana yang sampai sanggup berhutang? Bila nak buat majlis walimah. Kita takut orang kata kita buat majlis kerja kahwin sekadar gini-gini, waktu kita pun berhutang dengan orang ni, berhutang dengan orang ni. Jadi kita buat majlis tu dengan berhutang semata-mata kita nak memberi makan kepada orang lain. Nanti apabila habis majlis, yang susah siapa? Kita yang susah. Kita yang terpaksa menyelesaikan hutang ni, terpaksa pergi bayar tu, kadang sampai tak boleh nak bayar dan sebagainya. Tu jadi satu musibah atas kita. Sebab tu kalau nak buat majlis walimah, kita mengikut kemampuan kita lah. Kita ikut kemampuan kita, jangan sampai kita berhutang kepada orang. Okey, itu di antara adab lah kalau kita nak menjamu orang. InsyaAllah kalau kita buat sekadar yang kita mampu, kita nak menjamu orang, nak beri makan orang dengan sekadar yang kita mampu, orang yang datang pun dia akan faham.
Kalau kita ada rezeki yang lebih sikit, kalau kita nak beri makanan yang lazat dan sedap dan sebagainya, tu tak ada halangan. Tapi kalau memang itulah kecukupan untuk kita, maka berpada-padalah dalam menjamu orang lain. Okey, itu adab yang dinyatakan. Maknanya jangan kita puji dan jangan kita paksalah orang lain tu untuk makan kalau dia dah makan dengan kadar yang dia mampu. Yang seterusnya, yang ke-23, setengah daripada adab dan sopan itu tiada ia mulakan pada memakan, dan tidak pula berhenti kemudian daripada orang-orang lain. Dan hendaklah ia duduk kemudian daripada orang tua daripadanya pada umur dan pangkat, dan bangun hendaklah bersama-sama. Jadi termasuk dalam adab dan juga kelakuan yang sopan itu adalah kita tidak memulakan makan terlebih dahulu sebelum orang lain makan. Okey. Dan juga tidak pula kita berhenti setelah daripada orang lain berhenti. Maksudnya kita kena pertengahan. Jangan jadi orang yang pertama dan jangan jadi orang yang terakhir. Tu adab dia. Okey, maknanya macam tu. Dan hendaklah kita duduk kemudian daripada orang tua daripadanya pada umur dan pangkat, dan bangun hendaklah bersama-sama. Waktu duduk mesti kena mendahulukan orang tua dulu, ataupun mendahulukan orang yang ada kedudukan dan pangkat. Tapi waktu nak bangun bersama-sama. Waktu nak bangun tu bangun bersama-sama. Okey, jangan kita bangun dahulu. Mana kita bangun bersama-sama, tu nak meraihkan orang yang makan. Okey, supaya apa? Supaya nanti kalau ada daripada kalangan orang yang lain yang masih lagi nak makan, dia tak terasa macam seolah dia tu jadi lewat. Sebab kita bangun seorang, akhirnya tinggal dia seorang. Tu di antara akhlak yang tak baik lah, kita tinggalkan kawan-kawan kita. Maknanya kita kena tunggu walaupun kita sudah dah. Kita sudah dah, ataupun kita ni buat seolah meraihkan orang yang tengah makan tu, makan sama sikit sampailah semua selesai, maka pakat bangun sama-sama. Ini di antara akhlak yang baik. Sebab setengah daripada orang dia tak meraihkan majlis, dia tak meraihkan jamuan. Makanan tak habis lagi dia bangun tinggal. Nanti yang ni pun bangun tinggal, tinggal seorang je kawan tu. Dia pun malu nak tambah, orang kata amboi seorang habis makan ni. Sampai macam tu. Jadi kita kena ada sifat meraihkan orang yang ada bersama dengan kita. Itu adab dia, kita kena jaga. Okey. Dan yang seterusnya, yang ke-24. Yang ke-24. Kalau kita lihat kembali yang ke-23 tadi, di antara akhlak Rasulullah ni, mana Rasulullah akan bersama dengan sahabat. Nabi tak akan tinggal. Pernah satu keadaan, mungkin kisah ni agak lucu sikit lah, tapi nak tunjuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersama dengan sahabat ni, ada disediakan juadah ataupun hidangan daripada beberapa ketulan daging unta. Maka makanlah bersama sahabat, makan dengan Nabi pun berserta dengan sahabat, makan sekali, makan. Jadi waktu dalam keadaan makan tu, ketika makan tu, apabila nak selesai daripada makan, kemudian ada salah seorang daripada ahli jamuan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mereka terkentut. Jadi bila terkentut ni, bau keluarlah. Dia tak bunyi tapi bau. Jadi masing-masing pun pakat tengok siapa. Maka tunggu sampai habis makan ni. Jadi tak ada seorang pun nak bangun. Sebab apa? Kalau ada yang bangun ketika itu, pasti orang akan kata dia ni bangun. Sebab dia mungkin bangun nak pergi ambil wuduk dan sebagainya. Jadi apabila semua tak bangun ni, akhirnya siapa yang bangun terlebih dahulu? Nabi kata, aku nak bangun mengambil wuduk. Rasulullah kata, aku nak bangun ambil wuduk. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, kau batal ke wuduk? Tak, aku nak memperbaharui wuduk aku. Jadi ketika Rasulullah bangun, sahabat yang lain pun ikut bangun sama dia ambil wuduk. Jadi ketika tu apa? Tak ada orang yang tahu siapa yang kentut. Jadi tak ada orang tahulah, sebab apa? Semua bangun sama-sama. Mungkin orang yang kentut kata, selamat aku. Jadi Rasulullah ni dia faham. Dia tahu. Sebab Nabi ni dia akhlak dia tu lah, dia boleh menjaga. Nabi tak tuduh siapa-siapa, tapi ketika Rasulullah bangun, sahabat yang lain pun ambil kesempatan untuk bangun sama. Jadi bila semua bangun sama, semua pergi ambil wuduk. Jadi bila semua ambil wuduk ni, ada tahu tak siapa yang kentut? Tak tahu. Ni akhlak Rasulullah. Yang kita boleh ambil panduan lah. Jadi bila bangun bersama ni, mana ada kekurangan ke tak ada kekurangan tu, mana masing-masing pakat tampung antara satu sama lain. Dan
Kemudian yang ke-24, kemudian daripada makan, hendaklah ia membasuh tangan dan mulutnya dengan air sabun. Ini termasuk juga sebahagian sunnah. Setelah selesai daripada makan, hendaklah membasuh tangan dan mulutnya dengan air sabun. Adapun kalau kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya sebelum membasuh ataupun mengelap tangan tu adalah dengan menjilat jari terlebih dahulu. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita khabarkan pada kuliah yang lepas, Rasulullah dia makan kebiasaannya dengan 3 jari je. Okey, mana Rasulullah akan menjilat 3 jari ni. Dia mulakan dengan jari yang tengah, kemudian kanan, dengan yang akhir sekali di jari yang tengah dia. Okey, bila kita ni makan, orang Melayu makan dengan 5 jari. Yang mana kita kena menjilat keseluruhan jari. Bukan jilat tu sekadar kita cicip saja, bukan. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Tirmizi, ada hadis yang menceritakan Rasulullah akan menjilat dengan kesungguhan. Sehingga sampai ternampak merah di jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada Rasulullah kenapa Nabi berbuat demikian, kerana Nabi kata pada makanan tu kamu tak tahu duduk di mana keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada pada jari kamu. Maka hisaplah jilat dengan bersungguh-sungguh. Mana masuk dalam mulut tu kita betul-betul lah hisap sampai bersih. Kemudian kena tengoklah pada suasana tempat kita makan tu. Jangan kita jilat gitu. Orang pun jadi orang akan rasa geli dan sebagainya. Mana kita berpada-pada lah. Kemudian janganlah kita sampai cok bunyi dan sebagainya. Itu pun kena jaga ni. Itu pun di antara adab yang sempurna. Terkadang kita kata ni, perbuatan kita tu perbuatan sunnah, tetapi oleh kerana kita tak menjaga kelakuan sunnah tu sehingga dipandang sebagai kita kata kotor, keji dan sebagainya. Sampai macam jelek lah, macam tak elok perbuatan tu. Padahal perbuatan sunnah. Jadi maknanya kita sembunyikanlah kelakuan tu. Kita jilat pelan-pelan sampai bersih. Jangan lepas kita jilat tu kita salam orang. Bila kita dah jilat, maknanya lepas kita jilat, kemudian apa yang patut kita buat? Lap. Sebelum kita basuh tu kita lap. Kalau kita makan seumpama makanan yang berminyak, umpama daging dan sebagainya, lemak dan mana kita suruh lap. Kalau mandil ada tisu lah. Kalau tuala tu dengan tuala lap dulu, barulah kita basuh dengan air. Kemudian kita basuh dengan sabun untuk bersihkan lagi. Maknanya kita jilat, kemudian kita lap, kemudian baru kita basuh. Kalau tak hilang, barulah kita menggunakan sabun. Okey, setelah tu dia kata kemudian dikesat dengan napkin, yang ni tuala tangan lah. Lepas kita basuh semua, kita lap dengan tisu dan sebagainya. Kalau kita nak lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lap di mana? Nabi lap di tapak kaki ni. Kalau dulu Nabi tak guna tisu dan sebagainya, mana lepas basuh tu Nabi akan sapukan di tapak kakinya sebagai alat untuk lap tangannya tu. Tu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni boleh guna tisu, tak ada masalah lah. Kemudian dikesat dengan napkin, yakni tuala tangan, dan membersihkan giginya daripada makanan-makanan yang terselit. Maknanya apabila kita makan tu ada sesuatu yang seolah-olah kita katanya melekat di gigi, mana sunnahnya kita bersihkan. Disuruh kita bersihkan mulut kita. Mulut kita dengan sesuatu yang tajam, seumpama dengan lidi ke ataupun plastik yang memang boleh kita gunakan untuk mentusuk gigi kita, supaya bersih. Kalau nak molek lagi, mana kita bersugi ataupun kita beroslah gigi kita, supaya segala apa yang terlekat pada gigi ni jadi bersih. Kerana itu di antara bentuk kebersihan mulut untuk mengelakkan daripada mulut tu berbau, iaitu kita sentiasa bersihkan mulut selepas daripada makan. Kalau ada yang terlekat pada gigi tu, disuruh untuk kita bersihkan. Okey. Kalau ni di antara bentuk kaedah dia, kalau kita menggunakan pencongkel gigi, kita gunakan pencongkel gigi, kemudian bila kita cocok, ada sesuatu yang melekat pada pencongkel gigi tersebut, maka kita buang. Jangan kita telan. Tetapi kalau kita menggunakan lidah, okey, kita menggunakan lidah, bila
kita gunakan lidah tu dah boleh tercabut dah. Umpama daging ke ataupun bekas sisa daripada makanan tu, dia boleh jatuh ke lidah kita, yang tu disuruh telan. Yang tu disuruh telan. Boleh telan, tak ada masalah. Tetapi kalau kita gunakan pencokil gigi, mana disuruh buang. Okey. Dan membersihkan giginya daripada makanan-makanan yang terselit, terutama kalau kita nak menunaikan ibadah. Ni kita nak dekat masuk bulan Ramadan ni. Boleh jadi nanti lepas kita berbuka puasa, kita lepas tu kita nak sembahyang maghrib lagi, kemudian nak sembahyang isyak, kemudian nak bertarawih dan sebagainya, maka ahsannya sebelum daripada kita menunaikan ibadah tu, pastikan gigi kita tu semua bersih. Semua bersih, supaya tak menjadi sesuatu yang boleh menghalang kita ketika ibadah. Takut-takut tengah makan tu rasa macam ada jagung tadi lekat kat gigi, ataupun macam rasa macam ada daging lagi dan sebagainya. Kita pun duk main dengan lidah kita, pop jatuh atas lidah, kita telan. Batal sembahyang kita ketika sembahyang. Okey, jadi kena berhati-hati. Baik. Yang seterusnya, apabila ia terlambat membasuh tangannya, apabila ia orang yang makan tu terlambat membasuh tangannya dan dilihatnya orang lain bangun kerana menolong dan hormatkan dia. Dia lambat nak basuh tangan sendiri, kemudian orang datang bawakan air untuk basuh tangan kepada dia, maka hendaklah ia menerima kasih. Yang hendaklah dia mengucapkan terima kasih dengan muka yang manis. Orang mari datang tu tolong basuh tangan kita, maka kita pun ucapkanlah terima kasih. Kemudian dengan muka yang manis. Setengah daripada adab orang Arab ni, kalau orang datang basuh tangan pada kita, dia suruh doa. Mana orang yang basuh tangan tu akan doakan. Doakan apa? Kalau dia belum kahwin, doakan dia supaya cepat kahwin. Mana kita doakan dia, mudah-mudahan kamu akan dapat isteri yang solehah dan sebagainya. Jadi kalau yang dah kahwin tu basuh tangan tu, jangan nipulah. Takut doa mujarab kamu doa dapat kahwin seorang lagi. Mana itu di antara adab dia. Kita mendoakan kebaikan kepada orang yang datang, tolong basuh tangan kita. Jangan kita buat muka masam dan sebagainya. Buat muka manis. Kalau kita rasa nak tolak pun, tolak dengan cara yang baiklah. Muka yang datang pada kita orang yang lebih tua daripada kita, tak layaklah tak kita ni nak suruh dia basuh tangan. Tapi kalau dia suruh juga, maka kita sambutlah. Kita pun basuhlah tangan kita dengan menerima, mengucapkan terima kasih dan juga menunjukkan wajah yang manis. Setelah itu, bersegeralah mengambil tempat yang layak dengan dia. Setelah selesai dah basuh tangan apa semua, bangunlah daripada tempat tu, maka duduklah di tempat yang selayaknya untuk diri kita duduk. Mana jangan duduk di tempat makan lagi. Carilah tempat yang sesuai untuk kita duduk. Okey, habis. Nasihat. Ni ada nasihat daripada pengarang kitab ni. Nasihat ni satu benda yang baik lah. Nasihat maksudnya sesuatu yang kita perlukan, sama ada nasihat tu datang daripada perkataan dan terkadang datangnya daripada perbuatan. Jadi yang dikatakan nasihat tu mengandungi kebaikan kepada orang yang mendengar dan orang yang menerima. Itu namanya nasihat. Dia kata, pengarang kitab ni dia kata bahawa makanan daripada sayur-sayuran dan yang dimakan oleh manusia dengan suka hati itu terlebih baik daripada memakan daging anak lembu yang gemuk jika di dalam hatinya berseteru dan marah. Seperti juga sepotong roti yang kuning dengan senang hati daripada banyak memakan makanan jamuan kahwin yang megah jika berserta dengan hati yang muskil, penat atau duka cita. Jadi dia kata apa? Nilaian makanan ini bukan pada jenisnya, bukan pada harganya, bukan pada keelokannya, bukan pada banyak dan kemegahannya, tetapi nilai kelazatan dan kebaikan makanan itu datang pada hati yang redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata, kalau ada seseorang yang makan sayur-sayuran, maknanya nilaian makanan yang murah, cuma boleh makan sayur je, makan yang sedikit, tetapi dia makan dengan suka hati, yakni makan dengan hati yang redha.
hati yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanan yang sedikit itu walaupun sayur terlebih baik daripada orang yang memakan daging anak lembu yang gemuk. Sebab apa? Daging anak lembu ni harga dia lebih mahal daripada daging lembu yang besar. Sebab dagingnya lebih sedap. Dagingnya lebih manis. Kalau kita lihat mereka yang pergi ke Yaman dan sebagainya, dulu saya pernah berziarah ke Hadramaut, mana daging anak lembu ni mana daging yang sedap lah. Dia lebih lemak, lebih manis berbanding daging yang besar. Sebab tu daging anak lembu ni tempat kita tak jual gitulah, sebab harga dia mahal. Orang tak jual daging anak lembu. Okey. Jadi dia kata kalau kita makan makanan yang murah lah, sayur-sayuran ibarat daripada makanan yang murah, tetapi makan tu dengan rasa redha dan kita berasa syukur dengan pemberian daripada Allah, terlebih baik daripada kita makan makanan yang mahal. Seumpama daging anak lembu yang gemuk, tetapi dalam hati tu ada perasaan marah, ada perasaan tak suka, ada perasaan benci. Maka makanan yang ni walaupun nilainya banyak, nilainya mahal, lazat dan sebagainya, tak baik, tak elok untuk orang yang makan dalam keadaan hatinya dia tak redha dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga dia buat perumpamaan, kalau ada orang yang makan roti yang kuning, yakni roti yang kerah, dia boleh makan roti je tapi disertakan dengan rasa senang hati, rasa gembira dapat rezeki ni, maka terlebih baik daripada memakan jamuan makanan kerja kahwin yang disertakan dengan kemegahan. Kemudian disertakan pula dengan hati yang berduka cita dan hati yang bermasalah. Sebab tu dia nak memberi nasihat kat sini, maknanya baiknya makanan tu, berkatnya makanan tu bukan pada harganya, bukan pada hiasannya, bukan pada nilaiannya, bukan pada bilangannya, tetapi sejauh mana kita redha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita lihat terkadang ada orang yang apa kita kata, orang-orang kampung duduknya biasa saja tapi makannya sekadar makan jepuk je, ataupun makan tengah hari dengan nasi putih, ikan masin, telur masin, sayur sikit-sikit, tapi makan di tengah kebun pokok getah sambil buat kerja, boleh berseronok, isteri boleh suapkan dalam mulut suami suapkan, mereka makan dengan gembira. Tapi ada setengah orang rumahnya besar, keretanya besar-besar, perniagaannya besar, makan seorang, makan sedap-sedap. Ada setengahnya pula hidangannya molek semua tapi tak boleh nak makan. Kenapa? Darah tinggi, kecil manis. Jadi tak lazat lah, jadi hilang kebaikan kat situ. Jadi maknanya nilaian makanan itu bukan datangnya daripada harganya, bukan datang daripada jenis hidangannya, tetapi daripada hati yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dikata, hei perempuan yang berakal, jauhkanlah daripada perkelahian dan pertengkaran dengan saudara-saudara dan kenalan-kenalan kamu. Dia menasihatkan pada orang perempuan ni, orang perempuan yang berakal lagi beriman, maka jauhkanlah daripada berkelahi, yakni bergaduh dan juga bertengkar ataupun bersengketa dengan saudara-saudara dan juga kenalan-kenalan kamu. Apa kaitannya dengan makanan? Sebab kalau ada persengketaan, ada dendam dalam hati, kita makan apa pun tak jadi baik. Maka makanan tu akan mendatangkan penyakit, dia akan menambahkan kemudaratan pada diri kita. Dan jadikanlah diri kamu bersih hati dan sejahtera niat. Dia suruh sebagai orang perempuan kena sentiasa berusaha membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah. Dan hiasilah hati kamu tu dengan segala sifat-sifat mahmudah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahalah sehabis boleh bersihkan hati kita ni daripada segala sifat-sifat yang dicela. Buang dalam hati daripada segala sifat hasad, sifat dengki, pendendam, pemarah dan berbagai-bagai lagi daripada sifat-sifat mazmumah tu disuruh bersihkan. Dan hiaslah hati itu dengan segala sifat-sifat mahmudah, sabar, iman, takwa, redha, syukur, bertawakal. Hiaskan dalam hati. Dan sentiasalah menjadikan niat kita ni sebagai niatun salihah. Apa jua pekerjaan yang dibuat,
apa juga perkara yang dilakukan, tujukanlah niat kita hanya untuk mencari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itulah yang kita letakkan dalam hati kita, maka segala pekerjaan kita, perbuatan kita, kelakuan kita akan sentiasa berada di bawah keberkatan Allah Subhanahu wa taala dan akan dinaungi dengan kerahmatan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Habis itu dulu. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang lagi akan datang malam esok lah, pada tajuk yang dibawakan dalam kitab ni, iaitu makan yang membawa kepada kesihatan. Okey, jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita lagi pada malam esok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman syaikhina wa limuallimina wa li ashabil huquq alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.